صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام رسول خير الآداب صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Bismillah. Jelas ke suara? Alhamdulillah dengar jelas. Okey. Yang menonton insya-Allah boleh komen jelas ke tak suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi memohon hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan forum Maulidur Rasul pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati lagi dialu-alukan barisan panel kita yang insya-Allah telah bersedia pada malam ini, yang berbahagia, yang berhormat Adun Manir, Ustaz Hilmi bin Harun, yang dihormati saf kepimpinan MTD Manir, saf kepimpinan IMIT Manir, yang disegani Puan Nur Hayati Muhammad selaku Ketua Muslimat Don Manir serta saf kepimpinannya, yang dihormati saf kepimpinan Pemuda Manir, saf kepimpinan Duat, yang dikasihi Puan Wan Nur Fadilah Wan Ismail selaku Ketua Amirah Don Manir, serta saf kepimpinannya yang berusaha pengarah program Maulidur Rasul Ustazah Nur Izzian Nadiah binti Ibrahim bersama barisan pelaksananya, seterusnya yang diraikan ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, sahabat-sahabat, para pendengar, moga dalam rahmat Allah sentiasa. Sidang pendengar, para penonton, sebelum kita meneruskan forum kita pada malam ini, saya mohon untuk kita sama-sama dapat bantu like dan share sebanyak-banyaknya
agar lebih ramai yang akan mendapat manfaat dari kupasan pada malam ini. Yang menonton dari timur didoakan menjadi orang yang bersyukur. Dari barat didoakan moga mendapat berkat. Dari selatan moga mendapat ketenangan. Saya dimaklumkan dari pihak Rustia, insya-Allah ada disediakan hadiah kepada penonton-penonton yang share terbanyak dan juga tag 5 sahabat di ruangan live pada malam ini. Dan juga insya-Allah di akhir forum nanti akan diumumkan pemenang pertandingan kuis Maulidur Rasul yang telah pun dikongsi linknya pada 2 hari lepas. Jadi bagi mereka yang telah menyertai pertandingan ini dan semua penonton agar dapat menunggu sehingga ke akhir forum kita pada malam ini, insya-Allah. Sidang penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sinonim dengan kelahiran baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seminggu lebih awal daripada tarikhnya, alhamdulillah kita dapat mengambil peluang ini untuk sama-sama menyemarakkan bulan kelahiran baginda ini dengan mendengar mutiara-mutiara kata dari nasihat dan penasihat dari majlis yang dianjurkan. Sidang pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Berdiri di atas ayat tema ini selaras dengan moto Maulidur Rasul, Manhaj Rabbani, Negara Harmoni, kami Barisan Amirah Domanir bawakan kepada anda semua secara langsung forum Maulidur Rasul yang bertajuk Murabbi Agung Didikan Buat Umat. 1400 tahun yang lalu, junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan hanya menjadi teladan dalam medan peperangan, bahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Baginda sebagai pembawa rahmah kepada sekalian alam, sebagai penyempurna akhlak. Persoalannya, akhlak yang bagaimana? Didikan yang bagaimana? Menjadi tuntutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan didikan dalam kehidupan seharian kita. Semua ini akan dikupas dengan lumat dan padat oleh panel-panel yang hebat pada malam ini yang insya-Allah forum kita akan berdurasi selama 60 minit. Sidang penonton, sebelum itu saya ingin memperkenalkan secara ringkas kedua-dua panel kita pada malam ini insya-Allah. Berada di sebelah kanan skrin saya di bahagian bawah iaitu merupakan timbalan pengerusi Persatuan Prihatin Warga Terpinggir Terengganu, warga Cakna, merupakan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Hulu Terengganu, ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS kawasan Hulu Terengganu, berlatar belakang pendidikan Sekolah Tengku Ampuan Intan, Sekolah Menengah Agama Mahmudiyah, Diploma Syariah Islamiah Kolej Universiti Sultan Zainal Abidin, Ijazah Sarjana Muda Syariah Al-Azhar, Master Syariah Uniza dan sekarang sedang menyiapkan PhD beliau di Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau sekarang sedang bertugas di Hulu Terengganu, telah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata, 6 perempuan dan 1 lelaki dan Ustaz baru saja mendapat cahaya mata minggu lepas, ya Ustaz? Ya. Alhamdulillah ya. Beliau tidak asing lagi iaitu Ustaz Muhammad Hajiah Sofia bin Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Okay. Seterusnya panel kita yang kedua berada di terpapar di skrin para penonton, merupakan pengasas Sahabat Infak, pengasas butik Infak Wani, merupakan ketua aktivis Sahabat Amal Care Terengganu
berlatar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda, bahasa Arab dan kesusasteraan Arab, Universiti Al-Azhar Mesir, cawangan Mansurah. Beliau sekarang sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh, mempunyai 8 orang cahaya mata, 5 perempuan, 3 laki-laki dan mempunyai seorang anak istimewa iaitu anak yang keempat. Beliau adalah dikenali dengan kaedah yang bahagia, #kaedah yang bahagia. Beliau Al-Fadilah Wan Nur Hidayah binti Wan Fauzi. Okay, kedua-dua panel kita pada malam ini untuk makluman penonton adalah alumni Kolej Universiti Sultan Zainal Abidin. Masya Allah yang cukup hebat lah. Okay. Baik, tanpa melengahkan masa kita pada malam ini, saya kira para panel telah pun bersedia dengan insya-Allah soalan-soalan yang akan diajukan. Okay, kita teruskan bersama dengan pusingan yang pertama kepada panel kita yang pertama iaitu Al-Fadhil Ustaz Hagia Sofia. Tajuk forum kita pada malam ini adalah Murabbi Agung Didikan Buat Umat. Murabbi membawa maksud yang lebih dalam daripada guru maupun pendidik. Sempena tajuk kita pada hari ini, kita rungkaikan maksud murabbi yang sebenarnya. Silakan Ustaz, apa maksud murabbi yang sebenar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin wa ba'd. Pertamanya yang saya hormati Ustazah Hamidah Harun yang selaku moderator pada malam ini. Saya teringat Ustazah Hamidah sebut tadi alumni Uniza. Kalau ikutnya Ustazah Hamidah ni senior saya lah tak? Sebab masa sambung peringkat PhD tu dia masuk dulu pada saya di Uniza ni. Sekarang ni masih lagi dalam pengajian lah. Jadi senior kita. Yang saya hormati yang berhormat Adun Manik, Ustaz Hilmi Harun, Sor Kepimpinan MTD Manik, Sor Kepimpinan Aimit Manik, Amirah Muslimat serta pemuda dan seluruhnya lah yang di Dun Manik itu, dan juga jutaan terima kasih kepada yang saya hormati juga pengarah program forum Maulid Rasul ini yang menjemput kami untuk sama-sama kita berbincang sedikit sebanyak perkara yang berkait dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya tajuk yang dibincangkan pada malam ini berkenaan dengan Murabbi Agung. Saya sebenarnya pun rasa tak layaklah untuk bincang tajuk ni, memandangkan yang lebih layaknya adalah kalau kita kira moderator kita lebih layak membicarakan tajuk ni, anak pada tokoh Murabbi Agung lah. Walau bagaimanapun alhamdulillah. Dan insya-Allah saya cuba untuk sama-sama kita berbincang sedikit sebanyak perkara yang berkait dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita sebut tokoh berkenaan dengan murabbi yang tidak lain tidak bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh moderator kita tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang terbaik. Maknanya tidak ada dah. Cumanya apabila kita membicarakan berkenaan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita nak ambil pengajaran ataupun kita nak ambil iktibar daripada apa yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam suasana keadaan kita pada hari ini, dalam keadaan kemasyarakatan kita pada hari ini, bahkan kita berada di akhir zaman tadi. Pada hari ini sebagaimana yang cabaran yang banyak terhadap kita semua umat Islam, dan dalam konteks soalan yang dikemukakan pada saya tadi, nak suruh bincang berkenaan apa yang dimaksudkan dengan murabbi. Satu tajuk yang agak besar lah, yang perlu kepada kupasan yang panjang, yang saya mungkin kalau nak bincang secara detailnya saya tidak bukanlah orang yang selayaknya untuk bincang perkara tersebut. Namun insya-Allah kita cuba memahami sedikit sebanyak perkara yang berkait apakah dimaksudkan dengan murabbi ini. Mudah-mudahan kita boleh mengambil contoh tauladan
ataupun memahami konsep yang sebenarnya yang dikehendaki dalam pendidikan yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita tengok kepada panggilan ataupun istilah murabbi ni, perkataan murabbi ni berasal daripada perkataan rabba, yurabbi, tarbiyah, itu lahir daripada perkataan itu juga. Yang mana perkataan murabbi dalam Islam ini membawa maksud yang lebih luas daripada mengajar, mendidik, mengajar, bukan sekadar muallim, bukan sekadar mengajar, dia lebih kepada konsep yang lebih luas daripada itu. Bahkan konsep murabbi ini merujuk kepada pendidik yang bukan sahaja mengajarkan suatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama cuba mendidik rohani, jasmani, fizikal dan juga mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Mana konsep murabbi ni, kalau kita lihat, murabbi ini berperanan untuk menyusun, mentadbir, mengurus dan memimpin manusia kepada jalan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia dan di akhirat, sebagaimana tugas yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya kalau kita membincangkan perkara berkaitan dengan kalimah murabbi itu sendiri, satu benda yang atau satu kalimah yang besar yang memerlukan kepada kefahaman yang jitu dalam kita memahami apa yang dimaksudkan dengan murabbi ni. Cuma secara ringkasnya kita boleh sebutkan perkara yang berkait dengan murabbi ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Surah Ali Imran ayat 79. Yang bermaksud tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada mereka kitab, agama dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian ia tergamak menyatakan kepada orang lain, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin. Perkataan yang hampir dengan murabbi ni. Rabbaniyin, yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengerjakan isi kitab Allah itu dan kerana kamu sentiasa mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 79. Apa yang saya nak ajak kita semua tengok, lihat pada malam ini ialah apa yang disebut rabbaniyin ini. Seorang murabbi, rabbaniyin yang berkait dengan bagaimana Imam Ibn Katsir menyebutkan berkenaan rabbaniyin ini. Ialah mereka yang hukama, ulama, iaitulah mereka yang orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai, orang-orang yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga tugas tanggungjawab yang berkait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya kalau kita nak sebut murabbi ini, boleh kita kata murabbi ini lebih besar daripada peranan lain. Bukannya muallim. Muallim ni dikira kalau kita sebut sebagai tenaga pengajar. Tapi murabbi juga peranan mengajar tu menjadi sebahagian daripada murabbi. Membimbing, iaitulah muaddib, sebagai pembimbing, sebagai pendidik kepada manusia, sebagai jurulatih, mudarrib, sebagai penasihat, muwajjih dan juga sebagai perunding, yakni mursyid kepada manusia, pembimbing, perunding, pendidik, jurulatih dan seumpamanya. Untuk kita memahami lebih secara jelas lebih sikit lagi kepada perkara yang berkait dengan kalimah murabbi ini, sukalah saya nak tengok nak ajak kita semua lihat kepada beberapa pandangan ulama yang berkaitan dengan murabbi ini. Bagi saya rasa comel kita ambil pandangan ulama. Kalau pandangan panel ni sekadar saya orang kampung biasa je. Cuma kita tengok pandangan ulama. Antaranya berkenaan dengan konsep ciri-ciri murabbi. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang murabbi. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Murabbi ni dia ada 8 ciri yang perlu ada pada setiap orang guru ataupun orang murabbi itu sendiri. Yang pertama, Imam Ghazali menyatakan bahawa setiap guru perlu ikhlas dalam mengajar, iaitu dengan meletakkan mengajar sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran, pendidikan, mendidik, memimpin, membimbing manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita faham ibadah inilah konsep ibadah, bukan sahaja ibadah secara ibadah fardu yang kita buat sembahyang, puasa, zakat secara individu itu,
tapi merangkumi tugas ibadah. Mengajar, mendidik manusia ini menjadi tugas ibadah. Yang keduanya, guru sebagai murabbi. Iaitulah perlu mempunyai sifat belas kepada orang yang mereka seru, mereka ajar. Murabbi ini perlu kasih sayang kepada orang yang mereka ajar. Iaitulah tujuan mereka untuk menyelamatkan orang daripada kesesatan, menyelamatkan orang daripada kejahilan, supaya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, memahami tugas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, Imam Ghazali menyatakan seorang murabbi hendaklah sentiasa menasihati orang yang berada di bawah dia. Yang keempat, murabbi juga menjaga maruah dan imej. Maknanya dia menjaga maruah, ada muruah. Seorang murabbi, seorang pendidik, bukan hanya dia menjaga maruah dia, tetapi juga dia menjaga maruah orang yang dia didik, orang yang dia bimbing itu, supaya maruah yang mereka ini terjaga, tidak melakukan perkara yang meruntuhkan harga diri manusia, nilai kemanusiaan dan seumpamanya. Yang kelimanya, Imam Ghazali menyatakan bahawa seorang murabbi juga haruslah hormat kepada disiplin ilmu. Hak ni, kena hormat kepada disiplin ilmu. Yang kalau kita lihat cabaran pada hari ini, banyak orang dalam bidang yang berbagai. Tetapi kita kena memahami bahawa kalau kita memahami satu bidang, bukan bermakna kita alim semua bidang. Di sana ada ilmu-ilmu yang perlu kita belajar daripada orang lain. Perlu kita hormati bidang orang lain dan seumpamanya. Tetapi yang penting tugas kita adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari perkara yang boleh menjadi bekalan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, seorang murabbi, guru itu perlu memahami, mengetahui keupayaan pembelajaran setiap pelajar. Yang ketujuh, guru hendaklah mengajar dengan jelas dan matlamat pembelajaran adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini satu benda. Yang kita perlu beri penekanan kepada bahawa pendidikan, pengajaran bukan untuk dunia semata-mata. Pengajaran, pendidikan untuk kesejahteraan dunia dan di akhirat. Bukan kecemerlangan dunia semata-mata. Kita tidak menafikan bahawa kita nak cari kecemerlangan dunia, nak cari kehebatan dunia. Tapi dalam masa yang sama, mereka yang terdidik dan didik itu mestilah mereka yang berpaksikan kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kecemerlangan dunia, kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Dan yang ke-8nya, Imam Ghazali menyatakan konsep guru yang menjadi murabbi ini ialah mengamalkan ilmu yang diajar, kerana guru sebagai murabbi menjadi role model atau contoh kepada orang yang diajar. Maknanya janganlah guru ajar perkara lain, tiba-tiba dibuat perkara lain. Itu perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, pandangan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwat dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bagaimana beliau merumuskan perkara yang berkait dengan seorang murabbi ini, diletakkan mempunyai 9 ciri. Yang pertamanya, Syekh Abdullah Nasir Ulwat menyatakan bahawa yang pertama, seorang murabbi itu menguasai ilmu agama dan mengamalkan agama dalam kehidupan mereka. Kalau orang tu belajar agama tak amal, tu tidak cukup syarat lagi untuk menjadi murabbi. Murabbi ni dia mempelajari ilmu agama, reti agama, faham agama. Jangan kita pula cari murabbi orang yang tak tahu agama. Jadikan panduan orang yang tak reti hukum, tak reti agama sebagai ikutan kita. Tidak boleh. Ikutan kita mereka yang memahami agama, mereka yang reti agama dan mengamalkan dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Saya nak ringkas malam ni oleh kerana forum ni kita tak panjang, ataupun kita ada yang nak bercakap perkara lain, cuma saya ringkaskan poin-poin saja. Yang kedua, seorang murabbi itu mestilah memiliki sifat kepribadian yang terpuji. Yang pertama seperti ikhlas, takwa, lemah lembut, bertanggungjawab dengan amanah yang digalas. Maknanya seorang murabbi dia memahami tugas dia, bukan semata-mata kerana kemasyhuran, bukan kerana kebendaan, bukan nak pujian manusia. Tujuan dia cari adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas kepada Allah, takwa kepada Allah, mempunyai sikap yang lemah lembut kepada orang yang sesama orang yang beriman dan memahami tanggungjawab dengan amanah yang digalas olehnya. Yang ketiga, menjadi contoh tauladan kepada para murid ni. Seorang murabbi perlu menjadi contoh dan tauladan kepada murid dia. Sebab itulah ada perkara yang boleh dibuat oleh orang awam tapi tidak sesuai dibuat oleh orang tertentu. Sebagai contoh, saya suka nak buat contoh ni untuk kita santai sikit lah. Ada orang dia kata, ini sebagai orang yang mengajar lah, ada benda yang sesuai dibuat oleh orang awam tetapi tidak sesuai dibuat oleh pengajar, murabbi ataupun guru sekalipun, ataupun ustaz sekalipun yang tidak sampai tahap murabbi pun. Kerana apa?
Kerana di sana ada benda yang orang-orang boleh buat. Sebagai contoh, saya nak gambarkan sebagai contoh. Dalam keadaan kita masyarakat sekarang ni. Kalau kita tengok contohnya orang pakai seluar 3 suku. Saya rasa orang Terengganu boleh faham lah maksud seluar 3 suku tu. Saya rasa moderator kita pun faham lah luar 3 suku tau. Luar tu masih lagi tutup aurat tapi di bawah kepala lutut lah. Bagi orang biasa, pakai seluar 3 suku tak ada masalah. Boleh pakai di mana-mana. Boleh pakai di padang bola, boleh pergi ke pasar raya, boleh pergi ke pasar. Sebab benda itu tidak menjadi masalah. Selagi mana menutup aurat, dibolehkan. Namun bagi ustaz, bagi tok guru, bagi tok imam, sesuai ataupun tidak mereka pakai seluar 3 suku pergi ke masjid? Tak sesuai. Kalau tok imam pakai seluar 3 suku, tiba-tiba nak naik khutbah, pakai seluar 3 suku, pakai baju t-shirt, nak naik khutbah. Orang kata tok imam mana tu? Tok imam 3 suku orang kata. Jadi boleh sebut tok imam 3 suku juga sudah. Maknanya itu benda yang ada benda yang tidak sesuai dengan keadaan tertentu yang dimaksudkan di sini. Maknanya apa yang menjadi tauladan yang baik. Yang keempat, berusaha membentuk persekitaran yang dilengkapi dengan nilai-nilai Islam agar para pelajar atau murid itu terkesan dengannya. Ini murabbi. Suasana Islami, bi'ah salihah, bi'ah Islami perlu dibentuk. Yang kelima, melazimi kata-kata yang sopan. Kena cakap bahasa yang baik, kena bertutur dengan bahasa yang baik, kena berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Yang ini satu pun perkara yang kita perlu beri penekanan juga. Sebab kalau kita tengok keadaan sekarang ni masyarakat kita, subhanallah, kalau di media sosial tu macam-macam bahasa. Kalau bahasa dia tak suka tu kadang-kadang bahasa atas pokok, bahasa bawah pokok, bahasa lautan, bahasa di laut semua keluar. Maknanya itu satu benda yang kita perlu beri kefahaman dan juga penekanan bagaimana kita nak atasi masalah ini. Satu benda yang perlu kita fahami dan juga kita perlu nilaikan. Yang keenam, mempunyai kemahiran dan bijak mengupas iktibar daripadanya. Maknanya yang lebih baiknya memahami sirah, memahami contoh kisah-kisah para sahabat, para salafus salih yang boleh jadikan iktibar dan contoh kepada masyarakat dan kepada diri dia dan juga kepada masyarakat untuk diamalkan. Yang ketujuh, memantau anak murid dia atau orang yang dididik oleh dia dari aspek iman, akhlak, akal, ilmu, jasmani, emosi, sosial, rohani. Yang ke-8, berkemahiran dan menyampaikan pengajaran berdasarkan kaedah yang bersesuaian dengan isi kandungan pengajaran dan kemampuan murid. Ini satu juga. Mana kita antara benda yang perlu diberi penekanan oleh orang yang mendidik ini, iaitulah biar kesesuaian dengan orang yang mendidik. Orang yang kita nak bercakap dia orang yang duduk di kawasan pantai, kita gunakan bahasa dia. Kita nak bercakap dengan orang yang duduk di kawasan kampung, perlu menggunakan larah bahasa. Kita pergi jumpa dengan makcik-makcik kampung, kita cakap bahasa bombastik. Tak faham makcik. Dia tak faham. Transformasi dia tak faham. Benda-benda apa makcik kita tak faham. Kalau kampung-kampung dah, tempat tu ada Tok Imam pun sekarang. Penuh dulu kita dengar kan, baca khutbah. Fakulti pengajian, baca fakulata pengajian. Ini maknanya tak faham. Dengan istilah tu, gunakan bahasa. Sebab Nabi sebut khatibin nas ala qadri ukulihim. Berkata-katalah kepada manusia mengikut kadar akal kemampuan mereka ini. Hak ni, kita bawa satu benda yang sesuai. Mungkin dalam keadaan suasana generasi macam kami, generasi orang kata 4 series lah, generasi 40-an ni, maknanya mungkin tidak memahami bahasa generasi baru. Maknanya kita perlu memahami suasana dan realiti untuk memastikan bahawa kerja Islam, kerja dakwah kita ni sampai kepada mereka dengan cara bahasa dan pendekatan yang baik. Dalam masa yang sama, aspek-aspek kebaikan, aspek-aspek ketaatan kepada Allah tidak dinafikan dan tidak ditinggalkan. Dan yang akhirnya, yang ke-9 disebut bijaksana dalam mengenakan hukuman kepada orang. Maknanya ini bagi orang yang mendidik lah. Maknanya kita didik anak kita tu ada perkara yang mereka perlu faham. Ada perkara yang mereka perlu reti. Ada perkara yang kita boleh ikut kehendak mereka, tapi ada perkara yang mereka perlu dengar kehendak pendidikan yang mereka pelajari. Sama juga dengan masyarakat. Ada benda, sebab setengah kita bila bercakap perkara berkenaan agama, orang nak pergi mengajar, kita nak mengajar apa yang orang nak suka saja, orang nak saja. Kita sebut orang apa yang orang suka, orang nak. Jadi orang ramai, orang nak kita, orang minat kita, orang like kita. Tapi ada benda, ada perkara yang mesti kita ajar, kita beritahu benda yang sepatutnya mereka itu faham, mereka itu reti, kita beri penjelasan kepada mereka, mudah-mudahan mereka faham di atas tujuan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup waktu dia rasa panjang dah. Kita nak beri ke panel yang kedua dan juga moderator lah untuk ulas perkara ini. Saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk pengenaan ataupun secara ringkas perkara yang berkait dengan ta'rif ataupun makna murabbi. Itu saja, wallahu a'lam. Saya serah kepada moderator majlis insya-Allah.
Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah menjelaskan dengan secara jelaslah berkenaan dengan maksud murabi, seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi. Ada ciri-ciri murabi daripada Imam Ghazali dinyatakan sebanyak 8, tak silap saya. Kalau sahabat-sahabat penonton tulis, boleh salin ya. Dan juga seperti mana Ustaz share juga tadi, 9 ciri-ciri murabi yang dinukilkan oleh Abdullah Nasir Alwan. Secara ringkasnya yang kita boleh ambil maksud ataupun tugas murabi itu adalah peranannya adalah lebih besar daripada pendidik, merupakan tugas mereka adalah untuk menyusun perjalanan kehidupan masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita teruskan kepada panel yang seterusnya, iaitu Al-Fadilah Ustazah. Masyarakat terdedah dengan budaya hedonism sebagai lifestyle. Hiburan bukan halangan, ia merupakan fitrah. Suka kepada alunan merdu untuk dijadikan halwa telinga. Tetapi bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berhibur, tetapi dalam masa yang sama tidak terkeluar daripada garis panduan syariat? Silakan Ustazah, bagaimana garis panduan sebenar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyul 'azim. Pertama sekali terima kasih Puan Moderator Ustazah Hamidah, rakan panel yang disegani Ustaz Muhammad Hagia Sofia, yang berbahagia YB Adun Manir, Ustaz Hilmi Harun, saf-saf kepimpinan, Ketua Muslimat Dun Manir, saf kepimpinan pemuda dan Doa Manir, yang dikasihi Puan Wan Nur Fadilah, Wan Ismail selaku Ketua Amirah, ya, yang berusaha Puan Nur Izian Nadiah Ibrahim selaku pengarah program, serta AJK pelaksana program. Seterusnya rakan-rakan pendengar yang diraikan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah, sebenarnya saya agak segan lah sebab bersama dengan rakan panel yang tidak asing lagi, yang saya hormati sebab senior masa di KUZA. Lama dah sebenarnya tak jumpa ya. Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Jadi rasa tak layak jugalah Ustaz untuk kita ulas ya tentang murabi ni, tapi diberi kesempatan untuk berkongsi bersama dengan para pendengar. Alhamdulillah ya, kita sama-samalah berkongsi insya-Allah. Jadi soalan yang diberikan kepada saya pada malam ini, bagaimana sebenarnya Rasulullah mengajar kita untuk berhibur ya, tetapi dalam masa yang sama tidak terkeluar daripada garis syariat ataupun garis panduan yang diletakkan oleh Islam itu sendiri. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah ya, kita tahulah hiburan ya. Hiburan kalau zaman ustazah dululah, zaman saya dulu, dengar lagu ya, kemudian kita tengok TV, kita main video game. Lepas tu kalau petang-petang tu kita main bola ke, kita ada aktiviti di kampung lah ya, hiburan-hiburan kan. Dan mungkin yang lebih daring lagi kita kata, ada di kalangan kita yang pergi konsert ya, kelab malam dan sebagainya. Ya, itu antara hiburan-hiburan yang agak lara lah yang kita sebut, yang mana berlaku pada dulu ya. Tetapi hari ini hiburan ni dia lebih mencabar kepada ibu bapa, kepada masyarakat hari ini ya, yang mana maknanya bukan sahaja kita berhadapan ya, tetapi semua ya masyarakat berhadapan dengan keadaan ini, yang mana ya hiburan hari ini game ya, sampai ada
kita panggil apa? Kita panggil gaji gamers ni sangat tinggi ya, sangat juta-juta gaji gamers ni. Ada apa? Kita panggil pendapatan daripada gamers ni. Kemudian ya, hiburan hari ni kita tengok ya di Facebook, media sosial kan. TikTok, ya, Insta, Twitter, WeChat ya. Dan yang agak ketara, bila kita dah tak ada apa-apa nak buat, kita banyak buang masa dengan Netflix ya. Kemudian kita tengok prank yang menjadi budaya yang sangat tenat pada hari ini, prank. Kemudian ada transformasi makeup ya, buat video menipu dan sebagainya ya, banyak lagi. Kalau kita tengok hiburan yang disediakan di media sosial pada hari ini tidak mengikut apa yang disandarkan kepada Islam itu sendiri. Baik ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ini adalah cabaran yang kita kena hadapi pada hari ini, yang mana ia memang dicari oleh anak muda, ya, orang tua pun tidak terkecuali, dan kita harus meletakkan garis panduan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bawakan pada malam ini statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ya, yang melakukan survey pada pandemik ya COVID-19, yang mana dia memberi kesan kepada penggunaan internet di kalangan masyarakat Malaysia ni yang berusia 15 tahun ke atas meningkat dengan ketara sekali, iaitu daripada 84% kepada 89%. Ya, meningkat sebanyak 5.4 mata peratus. Dan yang mana mereka ni menonton televisyen ya, melakukan menonton di media sosial dan sebagainya, meningkat sampai kepada 7% ya, daripada 2019 sampai 2020. Maknanya hiburan yang dicari oleh masyarakat kita hari ini sangat tinggi ya, sangat tinggi ya, sampai 80% ya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi ini adalah suatu statistik yang perlu kita renung sama-sama, yang mana hiburan ini seolah-olah sudah tidak menjadi satu kesalahan ya, Puan Moderator. Maknanya dia rasa tak bersalah nak berhibur. Betul boleh berhibur, tapi ada perkara yang akan kita bincanglah pada malam ini insya-Allah. Jadi bila kita tengok statistik ni, kita kena rasa risau atas apa yang berlaku kepada masyarakat kita hari ini. Baik, pada malam ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah cara Rasulullah berhibur, dan insya-Allah saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhibur. Ya, kalau kita telusuri sirah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya banyak cara baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum berhibur ya. Di antaranya ialah baginda pun mendengar lagu ataupun syair ya. Kemudian ada juga kita sebut sebagai mendengar alunan mizmar ataupun serunai. Kemudian ada kompang, kemudian ada berkuda, memanah, ya, lumba lari, berenang, mempertahankan diri dan sebagainya. Baik, ini yang digariskan ataupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zaman baginda, sesuai dengan keadaan yang pada ketika itu mungkin tidak ada internet dan sebagainya kan. Jadi Rasulullah pun berhibur bersama para sahabat, isteri ya, dan ahli keluarga. Jadi syarat sebenarnya dalam hiburan yang digariskan oleh Islam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkanlah beberapa syarat yang mana diringkaskan sebagai berikut ya. Yang pertama, kandungan hiburan tadi tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, tidak melalaikan ya, tak mengandungi unsur-unsur maksiat. Ya, contohlah ya, kalau kita tengok video-video hari ini ya, walaupun kita tengoklah yang tular di TikTok kan, walaupun berpakaian niqab ya, niqabis, tetapi ada yang sampai melakukan tarian yang mana walaupun benda tu dalam bentuk hiburan santai-santai, tetapi menjerumuskan kepada maksiat yang lebih besar ya, fitnah yang lebih besar kepada pemakaian niqabis itu sendiri ya, na'udzubillah. Ya, begitu juga dengan perkara-perkara lain lah yang mengandungi unsur maksiat. Contoh banyaklah
buat video yang sengaja untuk menarik like, menarik ataupun create content kita panggil. Dia buat video yang menipu, yang dia cerita dan orang mendengar dengan penuh perhatian, kemudian di-share sehingga manusia ataupun masyarakat pada hari ini sangat keliru dengan apa yang terkandung dalam media sosial ni, yang mana betul, yang mana tidak. Jadi tidak berlaku tabayun dekat situ. Jadi dia orang macam nak sebarkan, dia orang sebar semudah-mudahnya, walaupun ada di kalangan orang-orang yang berstatus agama lah yang membuat video, tetapi kadang-kadang mereka tidak menyantuni ataupun memperhalusi kandungan video hiburan yang disediakan tu. Allahu Akbar kan. Jadi inilah yang perlu kita letakkan syarat dalam hiburan kita. Kandungan video tu ataupun kandungan hiburan yang kita cari tidak mengandungi unsur maksiat. Yang kedua, tidak berlebihan sehingga mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan sebagai umat Islam. Kita tidak berlebihan lah dalam berhibur ni. Kemudian tidak ada percampuran antara lelaki dan perempuan. Pastikan hiburan-hiburan yang kita lakukan tu, kita jagalah batasan perempuan yang mana perlu kita perhalusi, lelaki yang mana tidak boleh ada ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Dan kalau kita tengok hiburan hari ini memang tidak terlepas daripada percampuran antara lelaki dan perempuan. Dan kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, benda tu menjadi budaya yang seolah-olah biasa ataupun normal dalam masyarakat. Dan kita tidak mahu perkara normal ini melekat di hati anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Kemudian, syarat hiburan lagi dalam Islam yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiburan ni kena patuh tata susila, jaga aurat, tidak menggairahkan, terjaga daripada fitnah dan sebagainya lah. Maksudnya apa? Kena ada kesopanan. Walaupun nak berhibur tapi kena sopan, kena ada batas-batas yang perlu kita jaga. Dan insya-Allah nanti saya akan bawakan bagaimana contoh Rasulullah ni. Rasulullah pun bergurau dengan sahabat. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman. Nuaiman ni kalau kita baca kisah dia, dia sangat suka bergurau, sampai melampau-lampau kalau kita baca keadaan gurauan. Contohnya dia beli barang, lepas tu dia tak bayar, dia bagi barang tu pada Rasulullah. Kemudian tuan barang tu pergi jumpa Rasulullah, Nuaiman ni tak bayar lagi ni, dia ambil barang ni. Jadi apa yang Rasulullah lakukan, Rasulullah bayarkan hadiah tu, lalu bertanya kepada Nuaiman. Nuaiman kata, saya nak bagi hadiah tu pada Rasulullah tapi saya tak ada duit. Gurauan-gurauan begitu. Maksudnya Rasulullah pun ada hiburan pada zaman baginda, tidaklah terlalu serius, bukan sepanjang masa ingat, kita kata ingat kepada kematian, tidak, ada gurauan, ada kemesraan, ada hiburan-hiburan yang diraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menyelami perasaan manusia, yang mencari ketenangan melalui hiburan. Dan yang terakhir, syarat yang digariskan oleh Islam, natijah ataupun kesan daripada hiburan tu haruslah mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, hiburan tu melahirkan masyarakat yang tenang, yang bahagia dan baik akhlaknya. Baik, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau bergurau dengan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, namun aku tidak pernah berkata perihal yang dusta ataupun perihal yang tidak benar. Hadis ini direkodkan oleh At-Tirmizi. Baik. Jadi Rasulullah ni walaupun ketika dia berhibur, dia bergurau, dia tidak melakukan dusta. Tapi berbeza dengan kita lah. Kita ni kalau kita bergurau tu kita menipu, kita menipu kadang-kadang tu kita tak membetulkan balik tipuan ataupun penipuan yang kita lakukan dalam gurauan tadi tu. Jadi menyebabkan gurauan ni kalau kita tengok dalam kitab Penawar Hati, dalam kitab-kitab besar, contohnya kitab Bimbingan Mukmin oleh Imam Al-Ghazali kan.
bergurau ni kadang-kadang menjadi suatu kudis dalam masyarakat ataupun menjadi satu kesan yang buruk kepada masyarakat kalau kita tidak belajar untuk bercakap benar. Jadi bagaimana Rasulullah ini bergurau sentiasa bercakap benar, Masya Allah ya. Jadi itulah yang perlu kita usahakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Contoh ya yang insya-Allah saya akan bawakan pada malam ini, kisah yang mana Rasulullah ni selain daripada dia bergurau tadi dengan Nuaiman ya, dan adalah peristiwa Siti Aisyah ni mendengar dua orang wanita yang menyanyi ya, yang menggunakan mizmar ya. Lalu menyanyi tu pun dalam bentuk syair lah ya. Mizmar ni serunai ya. Kalau tuan-puan nak tahu nanti boleh Google ataupun boleh tengok dekat YouTube, type mizmar, insyaAllah keluarlah bunyi macam Arab gitu. Okey, jadi Sayyidatina Aisyah ni memanggil ya dua orang wanita untuk menghiburkan beliau pada hari raya. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah pada ketika itu dan mendengar apa yang berlaku. Lalu Abu Bakar ni marahlah kepada Sayyidatina Aisyah. Dia kata apa, kamu benar-benar kurang ajar ni, ya, memainkan alat muzik syaitan ni dalam rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar ni lalu berkata, wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka bermain muzik, hari ini adalah hari raya. Maksudnya apa? Ada beberapa alat muzik yang dibenarkan untuk menghiburkan. Itu antara batas syariat yang boleh kita ambil lah. Ya, tak semua alat muzik menjadi halal ya dalam kehidupan kita, dan ada perkara yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita tekan nafsu kita supaya tak apalah, tak dengar, sebab itu antara alat muzik yang diharamkan oleh syariat. Baik, yang kedua, kompang dan lagu diceritakan oleh Ar-Rubai' binti Muawiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya ke rumah dia pada ketika hari perkahwinan. Lalu Rasulullah duduk atas tempat tidur lah ataupun tempat duduk pada ketika itu. Kemudian ada beberapa gadis tu memukul kompang ya sambil melagukan syair yang memperingati tentang kesedihan perang Badar, kehilangan keluarga dan sebagainya. Kemudian ada seorang tu dia sambung syair tu, dia kata di sini ada Nabi yang mengetahui apa yang berlaku pada hari esok. Ya, pada ketika tu Rasulullah ada kan, dia dengar, baginda dengar syair yang disampaikan, dia dengar alunan kompang, baginda tidak menghalang, baginda tidak menolak hiburan sedemikian, tetapi baginda bila dia dengar lirik tu, baginda kata apa? Jangan engkau berkata begitu. Sebab apa? Sebab Rasulullah tidak tahu peristiwa yang akan berlaku esok kan. Lalu Rasulullah kata, katalah apa yang kau kata tadi. Maksudnya syair tadi yang cerita tentang kesedihan perang Badar. Masya Allah ya. Jadi itu antara garis panduan yang kita perlu tengoklah ya, daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, lirik lagu yang kita bawakan dalam hiburan ni, contoh kalau kita tengok kalau baru ni macam saya ada satu program dengan pelajar-pelajar sanawi kan, kemudian dia kata dia pun dengar lagu, saya dengar lagu Ustazah, dia kata. Jadi saya tanyalah apa lagu yang awak dengar? Saya dengar lagu Orang Putih. Jadi dia beritahu maksud dia Ustazah, kalau kita renung, dia ada unsur-unsur nasihat, ada unsur-unsur keagamaan ya. Dan begitulah sebenarnya untuk kita, kalau kita melihat sesuatu perkara itu dalam bentuk hiburan, kita kena kembalikan ya, merenung lirik lagu yang dialunkan tu adakah masih menepati syariat ya, ada tak unsur pendustaan dalam lagu tu, ada tak unsur penghinaan ya, menggiurkan, membayangkan bentuk tubuh wanita ke contoh dan sebagainya, membangkitkan syahwat dan sebagainya lah ya. Jadi kita kena tengoklah lirik lagu yang kita pilih untuk menjadi hiburan. Dan yang terakhir saya bawakan kisah daripada Sayyidatina Aisyah juga. Sebab apa ya banyak kisah Sayyidatina Aisyah ni? Sebab Sayyidatina Aisyah ni dia remaja, kanak-kanak kan. Jadi dia banyaklah hiburan yang dicari masa bersama dengan Rasulullah. Jadi riwayat daripada Sayyidatina Aisyah ni sangat banyak tentang hiburan. Pada hari raya ada orang Habsyah ya, yang bermain perisai dengan senjata lah pada hari raya tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mempelawa Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah ni pun terlupa sama ada Rasulullah mempelawa ataupun dia sendiri minta. Ya, adakah engkau nak menyaksikannya? Kemudian Aisyah kata, ya nak tengok, ya, nak tengok permainan pisau pedang tadi, perisai kan. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Sayyidatina Aisyah ni, lalu pipi bertemu dengan pipi. Pipi Rasulullah bertemu dengan pipi Aisyah. Maksudnya kepala Aisyah duduk dekat bahu Rasulullah lah. Jadi bila sampai dekat tempat permainan senjata tu, Rasulullah pun kata, ya, silakan, ya, melihat ni wahai Bani Arfidah. Kemudian sampailah Siti Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah ni boring ataupun bosan dah. Kemudian Rasulullah kata, dah cukup dah? Ya, kemudian Aisyah kata, ya dah cukup. Lalu Rasulullah kata, pergilah. Jadi begitulah ya yang kita nak kongsi pada malam ini. Hiburan yang dibenarkan oleh Islam ini ya banyak sebenarnya. Cuma kita harus meletakkan syarat ataupun mengikut syariat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya dalam kita berhibur ni, kita kena jaga hati kita supaya apa? Supaya kita ni tidaklah terlalu membawa perasaan mahu berhibur itu sampai berlebih-lebihan. Kadang-kadang dia nak test je. Ya, kalau kita tengok pun, kita test tengok Netflix kan. Ya, kalau daripada satu episod tu kita tak akan habis dengan satu episod. Betul tak Ustazah kan? Maknanya dia akan pergi, dok sabarlah nak habiskan cerita ni. Kadang-kadang daripada pagi sampai petang habis dah 10 siri. Ya, jadi bayangkan bagaimana kita membuang masa dengan perkara-perkara hiburan. Dan sebagai umat Islam ya yang kita bincang ya pada malam ini berkaitan dengan murabi ya, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, takkanlah kita banyak membuang masa dengan perkara-perkara sedemikian. Jadi insya-Allah sama-sama kita perbaiki ya, insya-Allah. Itu saja untuk pusingan pertama. Terima kasih Ustazah Hamidah. Persilakan. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah yang telah menghuraikan garis panduan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan kepada kita. Antaranya ada 4 tadi, tak silap saya sempat salin, mungkin para penonton boleh tulis dekat ruangan komen. Sebenarnya banyak lagi perkara yang perlu kita bermuhasabah dalam kita berhibur. Kena yang saya faham tadi, kita kena balance lah kan, antara perlu juga berhibur. Kalau tak berhibur, tak bergurau, muka ketak je dengan kawan kan. Sebab apa ni? Awak ingat mati dah. Jadi perlu balance lah dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama perlu ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Begitu juga antara saya tertarik dengan Al-Fadilah Ustazah kongsikan tadi, bagaimana Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhibur. Antaranya tadilah kan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani isteri dia, menunjukkan bahawa berhibur dengan isteri juga merupakan salah satu bentuk hiburan. Jadi alhamdulillah, kita teruskan kepada panel yang seterusnya. Al-Fadil Ustaz, kalau tadi Al-Fadilah Ustazah telah terangkan bagaimana masyarakat sekarang ni makin tenat dengan dunia hiburan kan. Jadi persoalan untuk Ustaz, adab semakin luntur, akhlak semakin lebur. Media sosial sebagai kayu ukur, tabiat netizen yang membahayakan anak-anak kita pada hari ini sehingga ia menjadi satu virus yang membarah dalam masyarakat. Terbiasa dengan maki hamun, terbiasa dengan caci maki, tidak kira siapa, bahkan para ulama juga mereka cerca. Di mana silapnya kita? Apa faktor yang menyebabkan masyarakat kita tenat sehingga membawa mudarat kepada agama dan bangsa? Dipersilakan Ustaz. Min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator majlis dan juga panel kita pada malam ini. Soalan yang disebut adalah kesinambungan daripada apa yang disebut oleh Ustazah Hidayah tadi, berkenaan dengan cabaran suasana dan keadaan masyarakat pada hari ini. Apa yang perkara yang kita dapat lihatlah, apa yang berlaku dalam suasana netizen kita pada hari ini, isu ke apa, perkara berlaku pun, dia tidak lari daripada beberapa perkara. Yang pertamanya, sebahagian besar daripada kita tidak mengetahui konteks
ataupun fokus utama kita hidup di dunia ini. Walaupun kita menyebut orang membicarakan berkenaan dengan matlamat hidup, target untuk kehidupan, perancangan kehidupan, tapi perkiraan berkenaan kehidupan itu hanya sekadar untuk perkara material dunia semata-mata. Bukan menjurus sampai kepada akhirat. Yang sewajarnya perkara yang berkait dengan perkara ini. Sebagai contoh, saya nak beri yang pertama yang saya sebut. Saya nak ringkas daripada malam ini. Sebab dengan kata Ustaz Zahid, Hidayah ada cerita panjang lagi nak cerita tu. Apa yang saya nak sebutkan, yang pertama ialah konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mari ke dunia ini, perkara yang perlu diberi penekanan kepada generasi kita. Kepada kita sendiri, generasi kita dan anak kita, ialah kita mari ke dunia ini sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah. Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya ingin aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa makna khalifah? InsyaAllah kita sebut lepas pada ini. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai Tuhan, adakah engkau hendak jadikan di atas muka bumi ini golongan yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, golongan yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa memuja wahai Tuhan. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau kita balik kepada ayat ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan kepada malaikat dalam konteks nak menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengisytiharkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, semuanya ingin aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa tugas khalifah? Apa peranan khalifah? Apa fungsi khalifah di atas muka bumi ini? Dan perkara ini perlu diberi penekanan kepada generasi kita, kepada orang Islam, kepada masyarakat kita, berkenaan dengan tanggungjawab dan juga kefahaman bahawa kita ini menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala yang bertanggungjawab iqamatud din wa siyasatud dunya bih, mendirikan agama Allah dan mengurus tadbir dunia berdasarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perkiraan kita bukan dunia semata-mata. Bukan sekadar kehidupan kita semata-mata. Ini satu benda yang perlu diberi penekanan. Dalam konteks yang perlu dan amat perlu diberi penekanan kepada semua lapisan masyarakat. Yang perlu mereka fahami bahawa kita hidup di dunia ini bukan semata-mata atas dunia. Kita hidup di dunia ini bukan habis sekadar dengan kematian kita lagi. Kita hidup di dunia ini, kita mari daripada alam ruh lagi. Daripada alam arwah, alam ruh, kemudian duduk dalam rahim ibu kita, kemudian kita dibangkitkan ke dunia, kita akan berhadapan dengan alam barzah. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini perlu diberi penjelasan. Yang saya nampak kadang-kadang apa yang berlaku ni menggambarkan seolah-olah, kita tak kata secara totalnya demikian, namun menggambarkan seolah-olah masyarakat kita ini ada di antaranya yang kurang faham matlamat tujuan diciptakan atau tujuan berada di atas muka bumi Allah ini. Ada yang memahami duduk ini oleh kerana hidup ni hanya sekali, kita enjoy dulu. Ini satu perkara yang perlu diberi penekanan. Bila sebut enjoy itu, kita buat apa-apa yang mengembirakan kita. Batasan syarak macam mana? Perkiraan syarak macam mana? Perkiraan dosa pahala macam mana? Ada di antara mereka yang mengira tak apalah, masa muda ni kita buat dulu. Selepas ni baru kita kira lagu mana nak fikir, keadaan mana nak buat. Ini satu benda yang perlu diberi penekanan, bahawa kita kena beri penekanan kepada kita dan juga generasi kita dalam perkara yang berkait dengan peranan dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, penekanan berkenaan dengan akhlak. Pendidikan yang dibuat mestilah berpaksikan kepada membentuk manusia yang berakhlak, yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda SAW, hatta dalam perkara bergaul, bercakap sekalipun, perkara bergaul, perkara bercakap, disebut oleh Nabi SAW bagaimana baginda SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. رواه البخاري ومسلم.
Maknanya apa yang Nabi sebut, cuba kita lihat. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata apa yang baik atau dia diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Maknanya apa yang kita tengok di sini, 3 perkara penting yang disebut dalam hadis Nabi ni, iaitulah dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maknanya perkiraan manusia ini bukan dunia, bukan kehidupan dunia semata-mata. Kalau perkara seperti perkara yang berkait dengan pendidikan, kefahaman, kesedaran kepada setiap individu masyarakat kita berkenaan dengan kita semua akan berjumpa dengan kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat, dan kehidupan dunia ini hanya sementara, maka kalau ini boleh diberi penekanan kepada generasi kita, insya-Allah kita akan lihat bagaimana generasi kita adalah mereka yang berfikir jauh ke depan dan berfikir untuk memahami konteks pendidikan yang sebenarnya. Saya nampak ini satu benda yang boleh diberi penekanan. Sebab tu kalau tengoklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini dalam perkara yang berkait dengan kemasyarakatan kita lah. Nah, kalau kita tengok dari segi media sosial, medsos kita pada hari ini, bila berlaku satu isu, netizen yang komen suatu perkara itu kadang-kadang berdasar kepada sekeping gambar, berdasar kepada hanya video 1-2 minit, tanpa melihat kepada cerita sebenar yang berlaku, tanpa melihat kepada perkara yang sepatutnya dilihat secara lebih meluas, terus menjatuhkan hukuman, terus membuat kesimpulan, sedangkan perkara yang berlaku itu perlu dihalusi. Apakah perkara itu sebenarnya berlaku demikian? Adakah gambar itu menggambarkan hakikat sebenar yang berlaku? Ini satu benda yang perlu kita beri penekanan dalam perkara ini, dan penekanan inilah perlu diberikan perkara-perkara yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok mungkin inilah cabaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dunia makin hamun, perkataan lucah, sehinggakan kepada tokoh-tokoh agama, ulama dan seumpamanya disebut dengan kata-kata nista, kata-kata yang kesat. Kadang-kadang kita tak sanggup baca dengan kata-kata ataupun tulisan yang disebut itu, yang menggambarkan seolah-olah macam tidak ada nilai akhlak sedikit pun apabila berhadapan dengan golongan yang bertentangan pendapat dengan kita. Ini satu benda yang perkara fiqh ikhtilah ini perlu diberi penekanan juga, dan perkara bagaimana kita menghadapi perbezaan pandangan dan juga perbezaan pendapat. Dan cabaran yang akhir ni mungkin jugalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lahirnya golongan Ruwaibithah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis ini sepatutnya kita guna bagi kita yang berada di akhir zaman ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhannunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidhah. Qila wa man ruwaybidhah? Qala ar-rajulu at-taffatu yatakallamu fi amri al-ammati. Iaitulah akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, dipercayai. Orang kata bohong, orang dusta dipercayai, dan percakapan orang-orang yang benar didustakan. Amanah diberi kepada orang yang khianat, dan orang yang amanah dikatakan khianat. Dan orang-orang yang berkata-katanya golongan Ruwaibithah, Nabi kata. Golongan Ruwaibithah. Lalu ditanya kepada Rasulullah, wa man Ruwaibithah? Apa dia golongan Ruwaibithah tu? Wahai Rasulullah, apa dia golongan Ruwaibithah ini? Lalu Nabi kata, ar-rajulu tafatu yatakallamu fi amril ammati. Iaitulah golongan Ruwaibithah itulah orang yang bodoh, yang fasik, yang tidak tahu perkara pun, bercakap perkara-perkara umum yang besar. Sesuatu kadang-kadang kita tengok orang yang bercakap timbul satu hukum. Orang yang mengulas hukum itu, dia sendiri kaedah hukum pun tak faham. Dalil pun tak faham. Tak boleh nak beza. Bila persoalan mempertikaikan mufti, mempertikaikan ulama, sehingga dia tanya, cuba sebut, kemukakan hadis yang mana ada hadis dalam Al-Quran. Kita dengar soalan pun rasa pelik dah. Mana mungkin akan ada hadis dalam Quran? Quran tu kalamullah. Tapi bila begitu, ada juga yang sokong. Ada juga yang sebut, minta ulama ni cuba kemukakan dalil hadis daripada Quran. Kita kata soalan ni pun dah salah, fail dah.
Tetapi inilah yang berlaku. Mereka merasakan mereka hebat. Mereka merasakan mereka pandai. Mereka merasakan mereka tahu. Sedangkan hakikat sebenarnya mereka tidak memahami perkara yang berkait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin ini cabarannya, dan bagi kita pula mereka yang berada di medan dakwah dan seumpamanya. Perkara yang berlaku kita ambil kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila suatu perkara berlaku, tabayyun. Cari maklumat yang sebenar. Jangan cepat, jangan gopoh. Jangan, orang Terengganu kata jangan gaduh. Gaduh orang Terengganu ni beza dengan gaduh orang luar. Sebab saya rasa penonton kita ni orang Terengganu belaka saya cakap bahasa Terengganu tak. Sebabnya ada seorang tu pernah sebut, dia kata saya duduk orang Selangor kahwin dengan orang Terengganu. Jadi bila dia kahwin dengan orang Terengganu tu, setiap kali balik ke Terengganu sebelum Covid lah, mak dia pesan semua, bawa kereta tu jangan gaduh-gaduh. Dia kata, mak dia kata jangan gaduh-gaduh, bawa kereta tu jangan gaduh-gaduh. Suami dia pangguk lah, tak kata apa, dia kata bawa kereta tu jangan gaduh-gaduh. Lepas tu dah beberapa kali balik ni, isteri dia, suami dia sebut dah kereta. Mak tu asyik kita balik je pesan jangan gaduh-gaduh, duduk kereta jangan gaduh-gaduh. Kita tak pernah gaduh kan, dia kata. Maknanya gaduh bagi dia tu baloh lah, baloh. Tetapi gaduh bagi kita ni maknanya belorak ataupun nak cepat. Tu maknanya itulah. Tapi saya rasa boleh kita faham. Dan perkara ini ialah mereka, kalau kita balik kepada apa yang kita bincang tadi, ialah perkara yang kita sebut dalam konteks kita ini, cabaran kita demikian, tabayyun perkara yang berlaku. Tabayyun. Apapun isu, apapun perkara, dan perkara hukum mutaakhir ini dia lebih kompleks. Hukum itu betul lah, kalau kita sebut al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman, maknanya hukum itu beredar dengan ilah tu berlakunya berubah pada boleh berlaku dengan cepat. Contoh isu yang berlaku dengan isu COVID yang berlaku ni. SOP pun berubah semua. SOP orang kata apa, SOP berubah semua. Lepas tu pandangan ulama, apa siapa ulama ni berubah semua. Tidak ni keluk-kelek dia bahasa Terengganu. Keluk-kelek, tidak ada pendiam. Sedangkan apa yang pandangan yang diberikan, banyak perkara-perkara ijtihadi yang boleh berubah dengan realiti keadaan dan masa. Ini satu benda yang perlu diberi kefahaman juga kepada masyarakat. Bahkan ilmuwan juga perlu memahami perkara ini, cabaran kita pada masa ini. Dan saya nampak ruang-ruang sebagaimana disebut oleh Ustazah Wana Hidayah tadi, ruang-ruang cabaran kepada perkara baru ini. Ada kita bincang di kalangan sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz pun kena ada TikTok juga. Kena ada TikTok, kena ada Instagram, kena ada Facebook tu kita biasa dah. Sebab apa? Sebab kita tengok kadang-kadang, cumanya saya pun buka juga akaun TikTok tapi rasa tak tergamuk lagi. tak rasa dia nak cakap tu sebab TikTok ni ada masa dia tu. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang boleh berperanan. Tujuan dia apa? Tujuan je kita nak isi kelompangan yang berlaku. Oleh kerana banyak perkara-perkara dalam medsos itu menjurus kepada perkara tidak baik. Kalau kita tolak terus, kita membiarkan tidak diisi perkara-perkara baik di sana, kita bimbang mereka yang duduk dalam lingkungan circle itu terlibat dengan tidak menerima akses yang baik saja. Hanya mereka menerima akses tidak baik. Apa salahnya kita kemukakan juga sebagai alternatif ataupun channel untuk dengan ruangan yang sama, perkara-perkara nasihat, perkara-perkara keagamaan, perkara-perkara yang mengingatkan manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang pentingnya, yang akhirnya saya nak simpulkan di sini, iaitulah dalam perkara yang berkait dengan isu yang berlaku pada remaja kita. Yang pertama, generasi kita, orang dewasa kena berhemah dan juga guna pendekatan yang terbaik. Dan mereka itu sendiri kena faham agama. Faham agama. Kalau orang tua tak faham agama, bercakap tak mengikut kaedah agama, maka ini perkara yang menyebabkan berlaku masalah. Yang kedua, generasi kita nampak generasi media baru ini, komunikasi tu kurang. Komunikasi cara berdepan, bahkan nasihat tu kurang. Nasihat daripada orang tua. Dulu kalau kita pergi ke rumah keluarga, kita pergi rumah anak beranak, keluarga kita bertemu, kita akan bertegur siapa? Kita akan tanya. Kalau kita nak bertegur siapa? Ayah kita, ibu kita, keluarga kita akan tegur. Pasal apa tak kenal ni? Zaman sekarang, suasana tu hilang. Tak? Orang sebut boleh rentah negeri, boleh balik kampung. Saya baca dan nak tulis juga dalam Facebook tapi fikir-fikir nilai-nilai tak. Sebab kalau kita tengok, sebelum ni orang kata nak balik kampung, nak jumpa mak ayah. Semasa boleh balik kampung dulu pun, berjumpa tu bercakap tak. Kadang-kadang kita berjumpa di rumah, hari raya pun, jumpa berdepan. Tetapi masing-masing sibuk dengan telefon masing-masing. Tidak bercakap pun, tidak berbual pun. Bahkan nasihat-nasihat dalam perkara yang berkait dengan penekanan akhlak, penekanan budi bicara, penekanan tutur kata, tidak diberi penekanan. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan telefon masing-masing.
Bukan kita kata salah telefon tu, tetapi penekanan dalam perkara itu, pendidikan, bagaimana kita ada akhlak, cara makan, cara beradab, cara duduk bersama dengan keluarga, kemasyarakatan, itu kurang. Sebab apa? Sebab masing-masing sibuk dengan dunia masing-masing. Walaupun berada di depan, tetapi masih sibuk masing-masing. Sebab itulah saya, kawan-kawan kita bila kita berjumpa minum air sekarang ni, kita buat syarat, kalau mari nak duduk telefon saja, kita kata balik duduk rumah, kita tanya khabar ikut telefon. Kita duduk sama dekat, kita bincang perkara itu, kita duduk, tak telefon sebelah. Kecuali ada penting yang mustahak yang perlu diberi penekanan. Tapi itu keutamaan kita sebab kita mari berjumpa. Begitu juga dengan keluarga, pendidikan anak-anak dan seumpamanya. Sebab ada mak, ibu bapa yang kadang-kadang ibu berkomunikasi dengan anak pakai WhatsApp, panggil tak dengar. Tinggal pakai WhatsApp je, pakai Telegram je, pakai Instagram je, tu. Bahkan ada suami yang minta isteri buatkan air dan sebagainya, hantar WhatsApp baru boleh buka dia. Kalau panggil saja tak dengar, sibuk. Sibuk dengan disebut tadilah Netflix kan. Semua sekali. Memang kalau kita tengok cerita ni, daripada kita kecil sampai kita berumur dah, sampai masuk ke umur dewasa ni, cerita tu tak pernah habis. Tak habis semua cerita ni, cerita tak habis. Tetapi bagaimana kita mengisi masa yang ada itu untuk kita membentuk, membimbing, dan juga cabaran kita ke depan ni, cabaran gadget ni, satu cabaran yang besar lah. Gadget ni kalau kita boleh gunakan cara terbaik, insya-Allah kita boleh bentuk generasi dengan cara terbaik. Namun kalau kita tidak dapat menggunakan dengan cara terbaik, di sana ada unsur-unsur perkara-perkara yang memesongkan generasi kita kepada perkara yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk beri gambaran kepada kita, iaitu yang pertamanya penekanan kepada kefahaman kita ini sebagai hamba Allah, khalifah Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penekanan akhlak dan juga perkara dikaitkan kehidupan ini dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan yang ketiga, cabaran akhir zaman ini, kita perlu sentiasa berwaspada dengan cabaran ini, takut kita terkena dengan cabaran-cabaran yang menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Saya serah kepada moderator dan juga panel kita. Mungkin ada perkara lain yang nak sebut lagi. Saya tak berpanjang. Wallahu a'lam. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Saya kira banyak Ustaz sampaikan tadi, antaranya yang perlu kita boleh ambil berkenaan dengan apa-apa, mungkin kita boleh cek balik apa yang kita kongsi, apa yang kita komen dan sebagainya. Tak pasti, jangan kongsi. Dan juga perlu memahami matlamat kita diciptakan, mesti jelas. Dan saya terkesanlah dengan apa cerita Ustaz tadi. Semalam saya jumpa dengan seorang nenek lah, seorang nenek yang mengadu, kata dia masih lagi perlu basuh pinggan, sapu sampah dan sebagainya dalam keadaan anak-anak cucu ada dekat rumah. Bila tanya tu, dah cucu buat apa? Anak buat apa? Lah selagi dok nipih jari tu, lagi tu lah. Nipih tu buat apa? Dok main telefon. Nak katanya sibuk dengan gadget ni sehingga mengabaikan, mungkin tidak menghiraukan perasaan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi seterusnya saya ajukan soalan kepada Al-Fadilah Ustazah. Ustazah, kita sudah bincangkan mengenai punca. Sekarang kita perlu rungkaikan solusi bagi merawat masyarakat yang tenat. Tenat fizikal boleh dilihat, tenat hati dan jiwa tak dapat dilihat di mata. Peranan kita sebagai murabbi dengan teladan para nabi untuk menyelami hati dan jiwa masyarakat kita untuk kembali kepada fitrah bertuhan. Silakan Ustaz, apa peranan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terima kasih Puan Moderator, sahabat ahli panel. InsyaAllah kita akan bincangkan apakah peranan kita sebagai murabbi yang mengambil teladan para nabi untuk kita selami hati masyarakat yang sangat tenat pada hari ini untuk kembali kepada fitrah bertuhan. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
keadaan hari ini bukan sahaja anak-anak yang tenat, bahkan kita tengok ibu bapa hari ini pun pincang banyak masalah yang diadukan di media sosial kemudian soal agama kita kata soal hukum asas tu pun dok halus dia punya pembelajaran dia tu, dok dalam dia punya pembelajaran, sehingga soal haid nifas pun dok faham lagi, soal solat pun dok jelas lagi, apatah lagi cerita tentang zakat, puasa dan sebagainya Jadi kepincangan dalam masyarakat ini harus diambil berat oleh para murabi jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, murabi ini perlu ada sifat-sifat yang Ustaz Agha sebut tadi di awal perbincangan kita pada malam ini. Ciri-ciri tu perlu kita masukkan ke dalam jiwa setiap murabi ini untuk kita memahami apakah keadaan condition hati masyarakat, jiwa masyarakat yang perlu kita pulihkan. Kadang-kadang yang berlaku adalah murabi itu sendiri Puan Hamidah, Ustazah Hamidah, murabi itu sendiri yang serabut kita tengok macam dok kena je dengan murabi ni kan dengan guru ni, dengan muallim ni, muallimah ke ada je benda yang tidak dilengkapi lah sebagai model untuk masyarakat ikuti. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kupas apakah peranan sebenarnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang tadi Ustaz Hagia pun sebut surah Al-Ahzab, Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada rasul itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan bagi kita semualah. Maknanya kita nak ambil akhlak yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan siapa? Mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat daripada Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita nak harapkan Allah dan kita harapkan apa yang kita tengok daripada Rasulullah ini adalah kehidupan akhirat yang sangat benar, yang sangat panjang, yang tidak ada pengakhirannya. Wa zakarallaha katsira, dan banyaklah menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya kaitan tu sangat pentinglah Ustazah Hamidah Kita kena di samping kita tengok Rasulullah sebagai suri tauladan ni kita masukkan dalam diri kita apa yang perlu kita ikut. Dan Rasulullah ni disebut lagi dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut sesungguhnya Rasulullah ini adalah orang yang benar-benar berpekerti agung. Jadi kalau kita tak ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak ikut akhlak siapa? Kadang-kadang kita suka bawa akhlak kita sendiri. Kita tidak memperhalusi, merenung ataupun meneliti sirah dan sunnah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu kan. Jadi banyak sebenarnya yang kita tak tahu. Cara Rasulullah bersandar pun ada, cara Rasulullah pakai kasut pun ada, cara Rasulullah ketawa pun ada, cara Rasulullah ikat serban pun ada. Masya-Allah. Jadi banyak sebenarnya apa yang Rasulullah tinggalkan. Jadi kita sebagai murabi ini, kita nak didik masyarakat, kita kena bawa image ataupun akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jadi dalam hidup kita ataupun dalam kehidupan seharian kita kena tengoklah pergaulan kita macam mana, muamalah kita, perniagaan kita, kejujuran kita, percakapan kita dan sebagainya. Ibadah kita sendiri pun ada orang sampai bila dia tidak meneliti bagaimana akhlak Rasulullah ni, ibadah dia pun kita tengok ibadah yang menipu, ibadah yang mengada-adakan, ibadah yang terkejar-kejar, ibadah yang tidak sempurna dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hanya taklid semata-mata, hanya menjadi orang abid semata-mata, tidak ada ilmu yang dilengkapi dalam kehidupan. Jadi untuk mendidik masyarakat pada malam ini saya akan bawakan beberapa karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ni dia membawa karakter untuk menarik masyarakat
mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, Rasulullah ni yang pertama dia sangat fokus kepada proses melatih. Jadi kita renunglah kita macam mana ya. Jadi saya nak bawakan Rasulullah ni dia peringkat awal menerima seruan dakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan tauhid kepada masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu. Rasulullah ini mencari ya benih-benih kepimpinan yang ada dalam masyarakat. Dia mencari orang-orang yang bersih hati, orang-orang yang walaupun pada gambaran awalnya keadaan mukanya tidak cantik. Ada satu sahabat yang bernama Zahir ya. Kita tengok ya dituliskan dalam kitab sahabat ni dia tak handsome, muka dia tak menarik, tetapi Rasulullah sangat sayang pada dia sampai Rasulullah pernah peluk daripada belakang, tanda kasihnya Rasulullah kepada sahabat ya. Jadi Rasulullah ni peringkat awal dia fokus kepada proses melatih. Baginda tanamkan karakter yang Rasulullah bawa ya dalam kehidupan As-Siddiq ya. Ada karakter amanah, ada karakter bijaksana ya, ada karakter tabligh dan sebagainya ya. Dan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ya apabila fokus melahirkan ya melatih melahirkan pemimpin ni, maka ramailah ya yang lahir daripada sahabat Nabi itu sendiri yang kita kenal sebagaimana yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Muawiyah dan sebagainya, masya-Allah ya. Kemudian ya, jadi kita tengok apa yang Rasulullah ni bila dia fokus kepada proses melatih tadi. Jadi kita nak tengoklah kita ni sebagai murabi macam mana keadaan kita pula. Hari ni kita berhadapan dengan ummah. Ya, kalau kita berhadapan hari ni dengan ummah, kita pun tak sabar. Ya, kita banyak tak sabar. Kalau apa yang kita nak didik itu macam tak ikut kita cepat pecah hati, kita cepat merajuk, kita cepat letakkan kita panggil sangka buruk ataupun satu label kepada orang-orang yang kita didik. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhlak Rasulullah tidak begitu. Rasulullah memang fokus kepada melatih, mendidik ya, dan bersangka baik kepada sahabat yang mana mereka ini akan mengambil tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada seluruh alam pada ketika itu, masya-Allah ya. Jadi kita hari ini kita muhasabahlah ya sebagai murabi ya, kita cepat melenting ya, kita tidak ada persediaan kepimpinan yang lengkap ya, kita tidak ada ilmu ataupun kita panggil motivasi yang kuat untuk mendidik masyarakat. Itu yang menyebabkan kita dah belum apa-apa lagi kita pun dah mutasakitun ala tariqid dakwah kan. Kita dah patah dah, kita dah pincang dah perasaannya, dah bergaduh dan sebagainya ya. Dan apa yang berlaku hari ini pun ya, ilmu pun tak bertambah ya. Kita tak banyak tambah ilmu, kita tak banyak cari pengalaman, kita tak banyak gali kitab, kita tak banyak ya mencari majlis-majlis agama untuk kita menambahkan pengetahuan ya, dan kita banyak fokus kepada hal-hal yang remeh saja ya murabi hari ini ya, nauzubillah lah ya. Jadi kita kena ada rasa gusar tentang kepincangan ummah yang berlaku pada hari ini, dan ini adalah tugas murabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanggungjawabkan kepada kita untuk membawa kefahaman ya kepada ummah, insya-Allah. Dan yang kedua, karakter yang kedua yang akan saya bawakan pada malam ini adalah Rasulullah ni utamakan perbuatan daripada perkataan. Ini yang berlaku ya Ustazah Hamidah. Kita ni kadang-kadang banyak bercakap Ustazah berbanding perbuatan ya. Kalau kita ceramah ke, kalau kita cakap ke, ataupun kalau kita bagi tazkirah ke kepada kawan-kawan ke, orang bawahan kita ke, kita cakap je berdasarkan kemampuan bercakap kita, tetapi sebenarnya perbuatannya tak sama pun ya. Jadi Rasulullah ini sebagaimana yang Sayyidatina Aisyah ni sebut, Rasulullah ni dia sebagai Al-Quran yang bergerak. Dan Rasulullah ini pernah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ataupun salihal akhlak. Ya, Rasulullah ini memang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah yang tunjuk dulu akhlak yang macam mana yang perlu dibawa oleh seorang murabbi, seorang pendidik, seorang yang akan membawa amanah Islam itu sendiri kepada ummah. Ya, jadi Rasulullah ni
walaupun berkata tetapi mesti dengan perbuatan. Dan sampai Rasulullah bercakap, ya, sampai boleh Rasulullah ni beritahu kepada sahabat, ya, aku ini cucu ataupun keturunan Abdul Muttalib dan aku tidak akan bercakap dusta, masya-Allah, ya. Sampai begitu sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang diketahuilah, ya, dalam peristiwa turunnya surah Al-Lahab kan, tabbat yada Abi Lahab wa tab tu, bila Rasulullah nak menyampaikan, ya, sesuatu kepada musyrikin pada ketika itu ataupun penduduk Mekah pada ketika itu, Rasulullah memulakan dengan perkataan apa? Pernah tak ataupun percaya tak kalau saya beritahu ada satu bahaya yang akan datang? Lalu masyarakat ketika itu memahami akhlak Rasulullah ni, dia percaya kepada apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Kita pula berbeza. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak menipu sangat, bergurau sangat, ya. Kita cakap tak serupa bikin, ya. Bagaimana yang Rasulullah Allah dah tegur kita dalam surah As-Saff, ya. Allah tegur apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtadallahi an taqulu ma la taf'alun. Memang kita dah falah, ya Ustazah, ayat ni, ya, kita memang cakap apa yang kita tak buat. Kita bukan orang yang sabar tapi kita suruh sabar. Kita bukan orang yang amal ibadat tinggi tapi kita suruh orang amal ibadat tinggi, ya. Kita ni kat rumah ni kita bergaduh laki bini, kemudian kat depan masyarakat kita tunjuk macam loving. Benda tu jadi macam pincang dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab kita tak praktik apa yang sepatutnya kita buat. Ya, apa yang sepatutnya kita usahakan. Sebab kita nak memahami apakah sebenarnya akhlak yang yang baginda sallallahu alaihi wasallam usahakan, yang mana dia akhlak yang diusahakan dengan perbuatan tadi tu memberi kesan, ya, lebih daripada perkataan yang disebut oleh sesiapa sahaja mengikut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, ya. Jadi peranan kita untuk menyelami hati masyarakat kita untuk kembali kepada fitrah ni sebenarnya tadi Ustaz Hagia pun ada sebut di peringkat awal tadi, ya. Kita memang kena ada kelengkapan ilmu. Ya, kena ada kelengkapan ilmu dan kita kena ada persiapan dari segi amal ibadah, dan tak boleh kita macam nak tangguh-tangguh ibadah tu. Dah kita tahu tu kita kena buat walaupun sedikit, tapi kena istiqamah. Sebab apa? Daripada amal yang istiqamah itulah akan melahirkan, ya, kalimah yang akan menyentuh hati orang-orang yang kita dakwahkan, ya, orang yang kita nak bentuk masyarakat ni. Tapi kita tengok dah masyarakat pincang, ya. Masyarakat dah pincang sebab tidak ada ilmu. Kita pun tidak ada ilmu. Dan kita ada ilmu sikit, kita tak amal. Allahu Akbar, lagi pincang masyarakat. Ya, dan yang kedua, ya, peranan selain daripada yang saya sebutkan tadi, ya, yang kedua mesti ada hikmah, ya, dalam urusan menyampaikan dakwah, ya. Bagaimana Rasulullah ni sangat hikmah, ya. Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, Allah memang beritahu kepada kita, bawalah, ya, agama Allah ini dengan hikmah. Ya, tak perlu kita nak macam, ya, hari inilah, ya, kita herdik, kita maki, ya, apa yang berlaku dalam masyarakat ni, ya, kepincangan ilmu agama, ya, ataupun perbezaan sahaja tetapi tidak dibincangkan secara profesional dan diadili oleh orang-orang yang tidak tahu. Allahu Akbar, ya. Jadi itulah yang perlu kita perlu risau kepada perkara ni, ya. Yang ketiga adalah didik, ya. Didik bukan herdik. Macam mana yang, ya, saya tak mau panjang lah sebab nanti kita habis lambat. Ya, didik bukan herdik, ya. Yang seterusnya betulkan, ya, bukan perli. Sikit-sikit nak perli, sikit-sikit nak mengatakan. Betulkan, ajar, didik, ajak dengan hikmah, ya, ajak dengan baik. Ya, ajarkan satu-satu bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ajar macam mana nak perbetulkan salat, ajar, didik. Ya, bukannya perli. Oh, dah ajar banyak kali, engkau ni tak dengar juga, tak faham juga, perli. Oh, macam tu ke semayang ahli sunnah wal jamaah. Kita perli macam-macam menyebabkan manusia ni hati dah rapuh tu dia cepat lari. Dia cepat merajuk dengan perkara-perkara agama. Dan yang seterusnya, ya, baiki bukan caci, dan yang terakhir, ya, yang mana Rasulullah bawa dalam kehidupan kita adalah fikir dan doa. Jadi bagaimana murabbi hari ini, dia fikir tak tentang kepincangan ummah? Ya, adakah dia bawa diri dia saja ataupun dia fikir, ya Allah, bagaimana generasi akan datang, bagaimana kepincangan masyarakat hari ini? Ya, risau dia tentang keadaan yang berlaku macam, yalah yang kita bincang, ya, TikTok hari ini. Kalau kita buka
kalau kita tak tekan pun, tak cari pun, dia memang muncul. Ya, Allahu Akbar. Jadi bagaimana untuk kita menekan nafsu kita untuk tidak melihat kepada perkara berkenaan, dan kalau ada ilmu, ada iman, insya-Allah kita akan scroll laju-laju. Tapi kalau orang yang memang dah pincang, memang dah ada masalah dan sebagainya, mereka ini akan terus melayani perkara-perkara begini. Jadi kita fikir apa yang berlaku dalam masyarakat ni, kepincangan mereka, dan kita kena ada doa. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, Rasulullah sentiasa doa. Ya, Rasulullah doa kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Rasulullah doa kepada sahabat yang bernama Talhah dan sebagainya. Masya-Allah ya. Jadi dalam urusan kita menjadi murabbi, mengenang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena ada fikir dan doa atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ni sebagai apabila kita dipilih oleh Allah sebagai murabbi, dan kesannya kepada didikan ataupun apabila kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah ni, insya-Allah keindahan Islam akan terpancar, keluhuran akhlak tu akan terpahat di hati. Orang akan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat akhlak yang kita tunjukkan. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni kita tak nampak. Yang harus menggambarkan Rasulullah ini ataupun keindahan akhlak ni adalah murabbi itu sendiri. Jadi bagaimana gambaran yang ditinggalkan oleh murabbi ini mestilah sejajar, selari dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu sajalah kot. Ustazah Hamidah ada satu lagi karakter yang ada, iaitu menanam keyakinan, ketauhidan yang tinggi di dalam masyarakat. Itu tak apalah, mungkin dah lambat Cuma sebagai penutupnya, inginlah saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kita dituntut untuk membiasakan diri mendidik anak, didik diri kita, didik anak, didik masyarakat supaya bersifat dan berakhlak sesuai dengan apa yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah Arab kata, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka terbiasalah dia. Jadi kita kena biasakan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi itu saja untuk perkongsian malam ni. Serahkan kembali kepada Ustazah Hamidah, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah yang telah menjelaskan bagaimana karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat peranan murabbi itu sendiri, kalau tengok murabbi itu sendiri perlu bermuhasabah sebenarnya. Ada banyak perkara yang perlu seiring, sejalan kata-kata dan juga perbuatan seorang murabbi itu. Didik bukan herdik, betulkan bukan perli, baiki bukan caci. Okey. Pusingan yang terakhir insya-Allah bersama dengan panel kita. Jadi saya mohon para penonton untuk terus setia bersama kami sehingga ke akhir forum insya-Allah, kerana kita akan ada pemenang pertandingan kuis Maulidur Rasul pada malam ini insya-Allah. Jadi pusingan yang terakhir insya-Allah saya berikan 2 minit kepada setiap panel untuk membuat kesimpulan. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingat cukup dengan 2 pusingan je Ustazah sebab dah masa dah lebih banyak ni. Cuma saya nak ringkaskan kesimpulannya. Yang pertamanya, peranan kita sebagai penyambung tugas Nabi. Di mana kita dan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, cari dan gali apa yang perlu kita buat untuk selamat dunia dan akhirat. Sejauh mana kita berada ke arah itu. Yang ketiga, cabaran akhir zaman ni cabaran yang sangat besar. Perlu kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkah bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan carilah sahabat-sahabat yang boleh membantu kita untuk sama-sama memastikan kita tidak lari daripada landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar itu saja kesimpulan saya pada malam ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz. Seterusnya dipersilakan Al-Fadilah Ustazah. InsyaAllah ada juga ke Ustazah Hamidah? Okey, sedikitlah
muhasabah ya, sebagai penggulungan ya, sempena kita menyambut bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ni ya, kita kena renung dalam kehidupan kita, wa imma kita murabi ataupun siapa sahaja ya, kita tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tengoklah setakat hari ini apakah sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan yang sangat banyak tu yang kita amalkan secara istiqamah. Ya, ada tak sunnah yang menyebabkan kita ini menjadi beramal dengannya menjadikan kita rindu kepada Rasulullah ya. Lebih-lebih lagi ialah saya ni sebagai ibu-ibu kan. Jadi kita saya mewakili ibu-ibu ya, ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita kena ada satu mujahadah beramal dengan sunnah. Sebab apa? Sebab kita nak didik adab dalam rumah tangga. Ya, kita nak bawa keluarga kita ya, seluruh generasi kita insya-Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau kita cerita tentang mencintai Rasulullah ni, berapa banyak selawat yang kita buat setakat ni ya. Ibu-ibu yang banyak komplain penat lah, banyak kerja dan sebagainya, ada tak kita masukkan elemen-elemen mencintai Rasulullah dalam kehidupan ya, selawat kita bagaimana ya, kemudian berapa banyak akhlak Nabi yang kita teladani ya. Contoh ya, kalau kita bercakap dengan anak, bagaimana ya Rasulullah bila sahabat yang kecil-kecil ni masuk ke dalam masjid, Rasulullah macam mana dia sapu kepala, subhanallah kan. Sampai sahabat yang kecil-kecil ni boleh berkata sejuk tangan Rasulullah ni. Sampai begitu. Akhlak Rasulullah ni sentiasa lembut dan menyantuni, kita panggil kan. Ayat yang mudah, menyantuni. Dan baginda sangat menghargai setiap yang Allah berikan dalam kehidupan. Jadi kita, walaupun kita duduk dalam keluarga, walaupun kita dalam hati tu macam tak ingat pun sunnah, tetapi kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak ya, dengan pasangan dan sebagainya, kita sebenarnya sudah melazimi akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jadi insya-Allah ya, sebagai penggulungan ya, muhasabah kita adalah sejauh mana ya apa yang Rasulullah tinggalkan kita sambut, dan kita jadikan persediaan untuk bertemu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Itu saja. Serahkan kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah yang telah membuat kesimpulan, dan saya mohon maaf kerana kita telah kalau ikutkan dah lebih masa, tapi tak apa, insya-Allah harap Ustaz dan Ustazah bersabar, dan juga insya-Allah kita jemput pengarah program untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Beliau juga merupakan alumni KUZA. Malam ni jumpa semualah alumni KUZA dekat skrin kita, insya-Allah akan mengumumkan pemenang pertandingan kuis Maulidur Rasul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Mada, Ustazah Hamidah, seterusnya panel kita Ustaz Hagia Sofia dan juga Dinda Wan Nur Hidayah binti Fauzi. Okey, sekarang ni kita pergi pada, saya nak start kat umum je lah, umum peserta kita. Kita ada 10 orang peserta, kita ada 10 orang pemenang, dan alhamdulillah kuis kita disertai oleh 97 penyertaan, alhamdulillah. Okay, pemenang yang pertama, tunggu ya. Pemenang yang pertama dimenangi oleh adik Balkis Syuhada binti Muhammad Saifullah dari Azam Pahang. Umur 13 tahun, boleh jawab dalam masa 45 minit 9 saat. 45 saat. Salah. Okey, pemenang kedua Intan Nur binti Muhammad Jamal dari berumur 14 tahun dan boleh menjawab dalam masa 1 minit. Yang ketiga Nur Adenin binti Zul dan juga dari Mane, berumur 15 tahun, menjawab selama 1 minit 4 saat. Seterusnya nombor pemenang kita yang keempat, Nurul Farhanah binti Muhammad Zawawi dari Kuala Nerus, berumur 23 tahun, menjawab kuis selama 1 minit 6 saat. Seterusnya, pemenang yang ketiga, adik Fakihah Syahirah kita daripada Kuala Terengganu,
berumur 21 tahun, menjawab dalam masa 1 minit 10 saat. Seterusnya pemenang kita yang ke-6, Nur Farhana binti Hanafi dari Cukai Kemaman, berumur 32 tahun, masa 1 minit 23 saat. Seterusnya kita nombor 7, Wan Nur Syafira binti Wan Ahmad dari Jelteh, Terengganu, berumur 29 tahun, memakan masa 1 minit 45 saat. Seterusnya pemenang yang ke-8, Fatin Salwani binti Abdul Rahman dari Maneh, berumur 31 tahun, memakan masa 1 minit 50 saat. Yang ke-9, pemenang kita yang ke-9, Wan Azirah binti Wan Ismail dan Maneh, berumur 38 tahun, memakan masa selama 1 minit 51 saat. Dan adik yang kita pemenang yang ke-10 yang terakhir, Nurain Husnina binti Muhammad Syahbuddin dari Maneh, berumur 13 tahun, memakan masa selama 1 minit 56. Jadi tahniah kepada semua pemenang kita dan maklumat semua, kuis kita ni memakan masa 5 minit. Jadi tahniahlah, memang tabik lah, maknanya siapa yang pemenang yang pertama tadi 40 hanya memakan masa 45 saat saja. Tahniah. Wallahu a'lam, serah balik kepada adik moderator kita. Baik, terima kasih kepada Al-Fadilah pengarah program kita, Ustazah Nur Izian Nadiah binti Ibrahim. Jadi saya kira kita tidak ada tayangan video pendek, mungkin insyaAllah di akhir program nanti. Jadi Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada para pemenang pertandingan kuis Maulid Rasul yang telah menyertai, yang kita kongsikan 2 hari lepas. Tahniah sekali lagi dan insyaAllah kami akan, pihak pelaksana program akan post kepada pemenang insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada barisan panel yang telah menjawab semua persoalan dan telah menghuraikan dengan panjang lebar perbincangan kita pada malam ini. Akhir kata dari saya mengajak kita semua #keluarga Malaysia, marilah sama-sama kita semua menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan mulia, insan yang paling agung sebagai role model dalam segenap aspek kehidupan kita, bukan hanya dari aspek akhlak sahaja atau dari aspek ibadah sahaja, tetapi jadikan role model sehinggalah dalam aspek pemerintahan negara, dari aspek ekonomi, kebajikan, politik, dakwah dan keseluruhannya. Seterusnya, saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel pada malam ini yang telah meluangkan masa lebih daripada 1 jam. Seterusnya para penonton, sidang pendengar yang setia sehingga ke hujung forum. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada semua pemenang pertandingan kuis Maulidur Rasul, kepada yang share dan seluruh muslimin muslimat. Moga-moga usaha kita dalam membantu menyebarkan majlis ilmu pada malam ini akan mendapat saham di akhirat kelak. Sebelum berakhir, saya mempersilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz Hagia Sofia untuk bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami perkara yang benar adalah satu kebenaran agar kami dapat mengikutinya ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami perkara yang batil adalah satu kebatilan agar kami dapat menjauhkan diri daripadanya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada perasaan nifak dan munafik. Wa amalana minar riya, dan bersihkanlah amalan kami daripada riya dan menunjuk kepada manusia. Dan pelihara pelihatan kami daripada melihat perkara yang khianat.
Kerana sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui penglihatan manusia yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa melazimi ibadah kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami mereka yang sentiasa taat dan patuh kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhajat kepada rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah, ya Allah. Bimbingkanlah kami di atas petunjuk dan agama-Mu, ya Allah. Bimbingkanlah anak generasi kami kepada kebenaran agama-Mu, ya Allah. Dan peliharalah mereka daripada cabaran yang menjauhkan mereka daripada agama-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana ufil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Dan ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah mendidik kami, yang mengasuh kami, dan rahmatilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah merahmati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya ibu bapa kami menyayangi kami, ya Allah. Ampunlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah rahmat-Mu kepada mereka, ya Allah. Sesungguhnya ibu bapa kami telah mendidik kami, ya Allah, mengenal-Mu, ya Allah. Kurniakanlah rahmat-Mu kepada mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Akhir kata, dengarkan beberapa pantun dari saya, insya-Allah. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Marilah sama-sama kita menutup forum Maulidur Rasul pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي شروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أما حبة
صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة على الهادي البشير حبيب البدر المبين شفيع أنت القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام رسول خير الأنام صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة